Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan SYM akan membuat pembentangan mengenai masalah pengurusan kewangan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Muhammad Nur Hayat bin Amir Hamzah, Muhammad Nazrul Aiman bin Muhammad Razali, Muhammad Amar Shaznan bin Azman, Muhammad Aiman Arif bin Awang Omar, Muhammad Syahmi bin Zulkifli. Masalah pengurusan kewangan. Corak kehidupan masyarakat pasca COVID-19 tidak akan sama berbanding sebelum ini. Kenaikan kos sara hidup dan pendapatan isi rumah yang tidak stabil dilihat sebagai faktor utama yang menyumbang kepada kenaikan beban hutang. Tindakan individu yang terlalu memenuhi tuntutan kehendak berbanding keperluan menjadi punca berlakunya masalah pengurusan kewangan. Tindakan ini menjerumus kepada berlakunya hutang yang dilihat sebagai perkara yang membebankan. Masalah ini bukan sahaja ditanggung oleh golongan dewasa. Pelajar juga turut terbabit dalam masalah ini. Persoalannya, apakah peranan masyarakat untuk mengatasi masalah global ini, iaitu masalah pengurusan kewangan semasa pandemik COVID-19? Di sini kami sertakan beberapa artikel dan jurnal mengenai masalah ini. Artikel yang pertama, tajuk besarnya masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, 59% rakyat Malaysia tak ada wang simpanan dan selebihnya. Semua artikel ini menceritakan tentang permasalahan kewangan yang berlaku di dalam kalangan rakyat Malaysia. Persoalannya, apakah faktor utama yang menyumbangkan kepada kenaikan beban hutang, terutamanya di kalangan pekerja muda? Jawapan bagi persoalan ini adalah kenaikan kos sara hidup dan pendapatan isi rumah yang tidak stabil. Soalan yang kedua, adakah COVID-19 menyebabkan masalah ekonomi individu dan negara? Jawapannya adalah COVID-19 memberi kepada impak ekonomi yang bukan sedikit kepada entiti perniagaan dan kehidupan individu dalam masyarakat. Industri berkaitan pertanian dan perkhidmatan seperti pelancongan antara industri yang terjejas teruk sepanjang tempoh kawalan. Dan soalan yang terakhir, apakah masalah utama bagi seseorang individu yang menyebabkan masalah pengurusan wang? Jawapannya adalah tindakan individu yang terlalu memenuhi tuntutan kehendak berbanding keperluan menjadi punca berlakunya masalah pengurusan kewangan. Tindakan ini menjerumuskan kepada berlakunya hutang yang dilihat sebagai perkara yang membebankan, dan sifat ini akan menyebabkan ramai golongan dari rakyat Malaysia menjadi muflis. Okey, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti cara pengurusan kewangan dalam menghandungi pandemik COVID-19 ini dan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan masalah pengurusan kewangan terjadi di kalangan rakyat Malaysia. Kaedah kajian yang dijalankan ialah soal selit yang memenuhi objektif 1, 2 dan 3. Kajian dilakukan kepada responden dari pelbagai peringkat umur iaitu muda, belia dan dewasa. Setiap data akan dianalisis dan akan mendapatkan hasil kajian untuk membincangkan penyelesaian masalah yang berlaku. Teknik yang kami lakukan adalah dengan menggunakan Google Form di atas talian untuk memudahkan pengumpulan data dijalankan. Dan tempoh yang kami lakukan adalah selama 2 minggu sahaja. Berikut adalah kandungan borang soal sedik kami. Borang ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian maklumat, responden, pengurusan kewangan responden dan aspek pandangan responden. Pengurusan kewangan dipecahkan kepada 2 kategori, iaitu responden yang bekerja dan tidak bekerja sama ada suri rumah maupun pelajar. Ini adalah contoh borang kajian kami. Dapatan kajian yang diperolehi hasil daripada analisa borang selidik yang dijalankan dibentangkan dalam bentuk carta dan jadual ini. Berdasarkan maklumat demografi responden, kita dapat lihat peringkat umur yang terbanyak mengisi borang ini adalah dari umur 20 hingga 25 tahun, sebanyak 42%. Kemudian diikuti oleh umur 46 ke atas dengan 17% dan umur di antara 36 hingga 45 tahun sebanyak 15%. Bagi kawasan bandar, bilangan yang mengisi adalah sebanyak 55 orang, di bahagian luar bandar adalah sebanyak 30% dan diikuti dengan bahagian pedalaman sebanyak 15%. Berdasarkan maklumat responden, sebanyak 33 orang merupakan golongan yang bekerja dan 14 orang tidak bekerja, manakala selebihnya adalah di kalangan pelajar.
Jadual ini menunjukkan maklumat sebanyak 33 orang berkaitan pembelajaran bulanan responden yang bekerja. Dapatan menunjukkan sebanyak 22 responden telah berkahwin dan ini merupakan yang tertinggi makanan golongan bujang sebanyak 11 orang. Dan pendapatan bulanan yang melebihi 10,000 ke atas adalah sebanyak 1 orang dengan kadar 3%. Bagi responden yang bekerja, mereka membelanjakan sebanyak 1,000 hingga 5,000 ringgit, iaitu 15 orang. Manakala perbelanjaan yang banyak melebihi 5,000 ke atas hanyalah 2 orang sahaja. Bagi golongan bekerja, kita dapat simpulkan bahawa terdapat 33 orang yang membelanjakan wang kepada makanan yang merupakan satu keperluan hidup. Manakala seramai 28 orang perlu menanggung kos penghidupan keluarga. Kita juga dapat lihat bahawa terdapat 10 orang yang membelanjakan wang pada gadget. Dan seperti yang jangka, hampir majoriti yang berkahwin terpaksa membayar bil utility seperti nilai tambah Astro, Wi-Fi dan bil elektrik, iaitu sebanyak 29 orang. Serta hanya 16 orang sahaja yang mempunyai wang simpanan. Berikut adalah carta anggaran perbelanjaan bulanan. So, bahagian 1. Maklumat responden yang tidak bekerja, sama ada suri rumah ataupun pelajar. Jadual 3 menunjukkan seramai 67 responden yang berkaitan pembelanjaan bulanan, iaitu responden yang tidak bekerja, sama ada suri rumah ataupun pelajar. Dapatan menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 8 responden yang telah berkahwin dan ini merupakan yang terendah, manakala golongan yang bujang merupakan yang terbanyak, iaitu 59 responden. Berdasarkan percayaan tersebut, kami dapati rata-rata merupakan pelajar kerana sebanyak 34 responden mendapat pendapatan melalui beasiswa ataupun pinjaman pendidikan dan sebanyak 47 orang ditanggung oleh ibu bapa. Data juga menunjukkan pendapatan diperolehi oleh suami atau isteri, iaitu sebanyak 8 orang. Bagi responden yang tidak bekerja, rata-rata membelanjakan sebanyak antara RM1 hingga RM1,000, iaitu 42 orang. Manakala perbelanjaan yang terbanyak yang melebihi RM5,000 ke atas hanya 3 orang sahaja. Dan seramai 6 orang yang dicatatkan membelanjakan sebanyak RM3,000 hingga RM5,000 sebulan. Dan hanya 16 orang sahaja yang membelanjakan duit antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan. Bagi golongan bekerja, kita dapat simpulkan bahawa seramai 54 orang membelanjakan wang kepada makanan yang merupakan satu keperluan hidup. Manakala seramai 25 orang perlu menanggung kos penghidupan keluarga. Data juga menunjukkan 34 responden membelanjakan untuk pengangkutan termasuk ansuran bulanan, kos minyak dan lain-lain. Dapat juga kita lihat sebanyak 38 orang menggunakan wang untuk membeli gadget kerana penggunaan peranti elektronik amat penting terutama semasa COVID-19 ini. Sebanyak 39 orang membelanjakan wang untuk membayar bil utility. Bagi pelajar, sudah semestinya yuran mengajar mesti dibayar dan ini menunjukkan seramai 30 pelajar harus mengutamakan yuran sebagai pembelanjaan utama. Berikut adalah carta yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayat dan saya akan membentangkan tentang bahagian 2, iaitu aspek pandangan responden. Jadual 4 ini menunjukkan punca-punca yang menyebabkan masalah kewangan. Terdapat 9 punca, iaitu 1. Diberhentikan kerja atau terpaksa menutup premis perniagaan. Kedua, pendapatan bulanan berkurang antara potongan gaji oleh majikan. Ketiga, pembelanjaan isi rumah meningkat ikuran work from home. Keempat, harga barangan yang semakin mahal disebabkan permintaan yang tinggi. Kelima, tiada simpanan untuk kemasan. Keenam, hutang atau bayaran sewa yang harus diselesaikan. Ketujuh, tabiat berbelanja online secara berlebihan. Seterusnya, yuran yang mahal dan tidak diberikan bantuan oleh pihak universiti. Dan akhir sekali, tidak pandai untuk mengurus dan merancang kewangan. Dan jadual 4 menunjukkan pilihan punca-punca yang menyebabkan responden mengalami masalah kewangan. Okey, mengikut data, seramai 10% iaitu 10 orang diberhentikan kerja atau terpaksa menutup premis perniagaan. Punca yang tertinggi nilai peratus ialah harga barangan yang semakin mahal disebabkan permintaan yang tinggi, iaitu
sebanyak 59%. Seramai 52 orang iaitu 51% berkata hutang dan bayaran sewa yang harus diselesaikan pada awal waktu juga menjadi punca utama masalah ini. Seterusnya, tabiat berbelanja online secara berlebihan menyebabkan 48% daripada 100 orang ini mengalami masalah kewangan. Seterusnya, perbelanjaan isi rumah ukuran work from home menyebabkan 47 orang iaitu 47% menghadapi masalah kewangan. Ada juga seramai 43 responden iaitu 43% daripada seluruh responden tidak pandai mengurus dan merancang kewangan yang akhirnya mereka terjebak dalam masalah ini, serta seramai 35 orang bersamaan 35% tiada simpanan akibat perbelanjaan yang hanya cukup-cukup makan sahaja untuk keperluan bulanan. Kami juga berpendapat masalah kewangan berpunca daripada pendapatan bulanan berkurang antara potongan gaji oleh majikan apabila seramai 37 responden memilih punca tersebut dan seramai 17 orang pelajar iaitu 17% juga berkata mereka menghadapi masalah kewangan disebabkan yuran yang mahal dan tidak diberikan bantuan oleh pihak universiti. Ini merupakan jadual 5 yang bertajuk kesan yang dialami akibat masalah kewangan. Okey, untuk dapatan kajian jadual 5 ini, kami telah mendapat tahu kesan yang dialami oleh responden. Berikut merupakan pilihan senarai kesan yang dialami dan pilihan mereka. Mengikut kajian, kesan yang dialami bagi pelajar ialah fokus untuk belajar akan terganggu kerana memikirkan masalah ini, di mana seramai 50 orang bersamaan 50%. Berdasarkan jadual di atas, 21 pelajar juga berkata bahawa keputusan pelajaran mereka terjejas akibat terpaksa belajar sambil bekerja, dan ini akan menjadikan mereka kurang semangat untuk belajar. Kita juga dapat melihat bahawa perbelanjaan keperluan juga tidak mencukupi apabila 59 responden terjejas akibat masalah kewangan ini. Di samping 43 orang terpaksa meminjam wang daripada ahli keluarga untuk menampung keperluan hidup. Kesan yang agak tinggi peratusannya juga mengalami tekanan perasaan di mana seramai 50 responden telah mengalaminya. Ada juga responden iaitu 7 responden terpaksa menjual barangan kemas milik mereka untuk menampung keperluan. Selain ada juga seramai 12 orang terpaksa cari wang dengan meminjam ahlong, dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan masalah kewangan bertambah serius. Kami mendapati bahawa ada 3 jenis limitasi untuk kajian ini. Okay. Yang pertama, maklum malas daripada orang dewasa sedikit, menyebabkan sedikit sukar untuk membuat perbandingan dengan semua peringkat umur, di mana banyaknya pelajar yang menjawab responden ini. Yang kedua pula, soalan yang ditujukan kepada responden tidak boleh terlalu panjang supaya responden faham, dan akhir sekali sedikit sukar untuk menyebarkan dokumen kajian kepada orang ramai, terutamanya orang berumur 36 ke atas. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan yang baik boleh membantu seseorang individu untuk menentukan keutamaan dalam perbelanjaan mereka. Kedua, ilmu kemahiran pengurusan kewangan yang baik perlu diterapkan dalam setiap individu agar mengelakkan individu rusing dan tertekan dengan masalah kewangan. Ketiga, setiap individu perlulah mengawal diri untuk mengeluarkan perbelanjaan kepada kehendak melebihi keperluan supaya kewangan stabil. Seterusnya, setiap individu tidak perlulah terlampau mengikut budaya terkini supaya mereka tidak berbelanja tanpa memikirkan had kemampuan. Dan akhir sekali, setiap individu perlulah membuat simpanan agar mempunyai wang kecemasan. Okey, berdasarkan hasil kajian kami, objektif kajian iaitu mengenal pasti cara pengurusan kewangan dalam mengharungi pandemik COVID-19, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan masalah pengurusan kewangan terjadi dan meningkatkan kesedaran
dalam masyarakat tentang kepentingan pengurusan kewangan dalam situasi darurat berjaya.